guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Akhirnya Rafizi Ramli sepentas dengan Menteri Besar, mantan Menteri Besar Kedah, Sanusi, sahabat-sahabat semua. Ya, apabila hari ini YB Rafizi Ramli berada di Kedah untuk sesi libat urus kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 untuk tahun 2021 hingga 2025. Namun apa yang menarik adalah satu kenyataan ya daripada Sanusi ini yang mana beliau mengatakan bahawa sekiranya Malaysia terlepas untuk memiliki pusat penyelenggaraan pembaikan dan baik pulih MRO terbesar di Asia Pasifik, ya, sekiranya pembangunan lapangan terbang antarabangsa Kulim KXP tidak direalisasikan, katanya ini akan terlepas peluang Malaysia. Itu antara kenyataan daripada Sanusi. Dia katanya kalau kita tidak rebut peluang ini dalam kalangan pemain industri kargo antarabangsa, ia tidak akan berlaku di Malaysia pada tahun-tahun depan. Maka ia sedang bergerak ke samudra. Itu antara alasannya yang diberikan oleh Sanusi. Ya, sebenarnya berkaitan dengan pembinaan lapangan terbang antarabangsa Kulim yang dikenali sebagai KXP yang diumumkan oleh Sanusi ini. Namun apa yang menarik adalah jawapan daripada YB Rafizi Ramli, sahabat-sahabat semua, ya, berkaitan dengan perkara ini. Jadi menarik untuk kita dengar sendiri jawapan yang begitu padu, ya, sehingga terkebil-kebil Menteri ataupun Menteri Besar, mantan Menteri Besar Kedah ini, MB Kedah ini, sahabat semua. Dan saya percaya orang yang bertanya itu profesor namanya, seakan-akan ya adalah penyokong, mungkin sudah diarahkan untuk memberikan soalan sebegitu rupa. Namun jawapan yang diberikan oleh YB Rafizi Ramli memang terbaik. Jadi tanpa membuang masa, sahabat semua, mari kita dengar bersama soalan dan juga jawapan daripada YB Rafizi Ramli ini. Jarak tuan-tuan jauh daripada mikrofon, angkat tangan, insya-Allah Rustia akan kita bantu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Profesor Mukaramah dari Universiti Utara Malaysia. Okey, saya yang pertamanya ya, yang saya nak tanya soalan kepada Menteri Ekonomi kita, ya, berkenaan dengan Astropolis Kedah, ya. Terutamanya tentang kelulusan untuk ataupun pertimbangan mengenai KSP, ya. Dan seperti yang kita sedia maklum, ya, pihak negeri Kedah memang mengutarakan, ya, untuk KSP ini dilaksanakan, ya, di Kulim Kedah. Ini kerana, ya, ada kajian yang telah dibuat menunjukkan bahawa KSP ini mempunyai spillover yang tinggi dan supply chain bukan saja dari segi downstream effect, juga kepada upstream effect juga tinggi, ya, jika KSP ini dilaksanakan di negeri Kedah. Yang paling penting sekali, ya, untuk perkhidmatan penerbangan kargo ni memang tidak terdapat di Southeast Asia ni, memang tak ada lagi pada masa ni. Dan jika kita dapat merebut peluang ini merupakan satu peluang yang amat baik untuk Kedah dipertingkatkan ekonominya menjadi ekonomi maju seperti yang kita harapkan, ya, tidak berada di bawah top 3 bottom kemiskinan tu. Jadi kita kalau boleh tak mau dah berada sebagai negeri miskin, dan saya rasa itu memang hasrat murni daripada kerajaan negeri Kedah lah supaya KSP dilaksanakan. Jadi persoalan saya, disebabkan KSP ini dirancang untuk dilakukan melalui inisiatif swasta, ya, dan tidak melalui pembiayaan kerajaan persekutuan. Dan saya rasa saya ingin mendapatkan penjelasan lanjutlah mengapa terdapat kekangan di situ. Dan satu lagi, diperhebatkan persoalan bahawa KSP ini akan menjadi tandingan atau kompetitor kepada
lapangan terbang Pulau Pinang. Tapi seperti yang kita sedia maklum, lapangan terbang Pulau Pinang adalah untuk passenger. Manakala KSP untuk kargo. Memang ada kargo juga tapi sedikit di Pulau Pinang. Tetapi jika kita melihat kepada perspektif yang lebih luas, kita akan dapat menyediakan fasiliti yang lebih baru. Jadi kawasan yang lebih luas untuk KSP tersebut. Jadi saya nak minta pandangan Cik Rafizi macam mana, bagaimana pandangan dan komen tentang perkara ini. Jadi harapan kami lah, orang Kedah ni memang nak lihat lah KSP untuk ada di negeri Kedah. Terima kasih banyak. Alright, so kita teruskan kepada jawapan directly daripada YB Rafizi Ramli. Sebenarnya macam soalan ini sengaja ya dinaikkan. Jadi higher frequency perkara itu kita akan teruskan jadi dengan lebih jawapan daripada YB Rafizi. pasal the highway semua tu pun saya tak semak lagi the dispersal highway, maksudnya to bypass the most congested parts of Penang tu. Saya tak tengok in detail lagi. Setakat ini saya ingat tak ada lagi, belum lagi. But of course the process tu nanti dia akan melalui lembaga lebuh raya semua. Tapi memang betul lah, saya tak tengok lagi lah any plans for such dispersal highway di sebelah utara lah, kerana the last concession yang besar-besar ni dia melibatkan West Coast Expressway, WCE dan sebagainya. Dan bila kita buat RMK 13 nanti, sudah tentu akan ada greenfield project sebegitu yang boleh dipertimbangkan untuk proses-proses seterusnya lah. I think that more or less cover lah kan untuk dua DO tadi. Tadi Prof tadi tanya tentang KXP. Saya tak ada full detail and was not involved in full detail, but I'm aware lah dari segi kronologi, dari segi the background, daripada dia mula-mula 2015 dahulu and so on kan. And I think that proses itu dia sekarang ini ialah melibatkan MOT kan, Kementerian Pengangkutan. Jadi I think whatever that has to happen dari segi penilaian, pandangan MOT sebelum dia sampai ke peringkat EPU ataupun kabinet itu perlu berlaku lah kan. Cuma kepada soalan Prof tadi, I would like to caution this concept that if it's a privately funded project, what's the problem? Because infrastructure project, awalnya yang datang tu semua kata privately funded. Part of the problem kita di peringkat kerajaan persekutuan ini ialah kerana projek-projek yang kata privately funded inilah. Because eventually dia tak jadi financial viable. Dia financially dia tak viable in the long run. Saya, boleh beritahu MB terus. I come from private sector. Saya sebenarnya tak ada isu projek apa-apa. But saya kalau yang dalam kabinet ke, dalam M10 ke, yang selalunya susah dengan saya, I drill on the financial viability. As best as possible, kalau ada pihak swasta boleh buat sesuatu and it's financially viable on its own, seronok kita jadi kerajaan. Because everything dia akan tumbuh semua kan. Tapi selalunya lah pengalaman saya, dan we have to be very careful on this. Termasuklah kerajaan negeri, termasuklah kerajaan pusat, bukan saja soal KXP, tapi apa-apa projek infrastructure. It's by nature of the private sector. When they started awal-awal itu, especially infrastructure, dia kata this is privately funded. But usually it's hardly privately funded because they are not bankable on their own. Bila dia kata nak buat projek 2 bilion, 3 bilion, dia tak ada 2-3 bilion. Dia perlukan kelulusan kerajaan negeri, perlukan kelulusan kerajaan pusat. Dia pun pergi ambil surat kelulusan tu, dia pergi pinjam dengan bank. That's where the problem is. Sebab the money for them, for infrastructure project is pembinaan. Dia tak peduli dah lepas tu 20-30 tahun jadi apa. Because they get their margin already at the beginning. Masalahnya bila projek itu jadi projek infrastructure is public in nature, lepas
kontraktor atau company ni awal ni dia dah buat margin dia dah tu, di operational itu dia akan jadi tanggungjawab awam, a quasi public responsibility. Kerana takkanlah bila dah buat contohnya airport besar-besar, port besar-besar, takkanlah lepas tu dia mati terbengkalai, kita kajian tengok klip-klip, tak boleh. That's where then they comes the unintended consequence untuk fasa seterusnya, yang mana they will come and cakap, ini apa nama ni, projek ini bermasalah, kajian kena tambah lagi, kajian kena mula masuk. So pandangan saya begini, I think the process tu will go through. Tapi if it's financially very viable dan sebenarnya memang betul-betul ada the apa nama ni, good prospect, good cash flow, and dia akan take off on its own, saya tak rasa dia akan ada masalah. That's my view. Kebimbangan saya ialah bila kita tengok semua ni, the doubts is on whether this can truly be sustained on its own. Sebab begini, perspektif saya when it comes to infrastructure. Contoh kita ambil port. Semua negeri nak buat port masing-masing. Semua pihak swasta dia nak port kalau boleh kan. Sebab dia tengok dari segi satu awal-awal construction tu kan. Kemudian dia tengok dari segi the revenue yang dia boleh dapat daripada port fee semua kan. Tapi yang kita tengok juga over the years, selalunya the long term overhaul or maintenance yang diperlukan yang besar itu, dia tak factor in. Jadi contohnya dredging, dia tak factor in. Bila sampai kat dredging, semua port satu Malaysia minta kajian persekutuan tanggung. Kan? Dan jadi benda tu tiba-tiba kajian persekutuan akan kata, alamak macam mana ni? It's like, because then kalau tak buat, port kami bermasalah. That is always the case. It's always juga sama contohnya dalam bidang-bidang yang begitu rumit, contohnya is air transport. Air transport ada commercial passenger punya transport, ada cargo transport kan. Sebab air transport is not just about the airport. Air transport is also about landing rights, is also about landing connectivity, is also about international network, because nobody can survive on their own. Jadi pengalaman kita, saya bagi contoh, pengalaman kita mengendalikan KLIA. Kalau saudara-saudari ingat, KLIA tahun 1990-an dulu, masa nak dibuat itu ialah kerana kita yakin kita boleh mengambil alih Changi. Jadi kita belanja, buat semua. But you know where KLIA now. And how much burden it is to the government. And when I say government, itu bukannya burden kepada kerajaan semata-mata, burden kepada rakyat lah. Because whatever we have to pay, kan. Jadi kalau kebimbangan saya ialah, yang tu saya masa Datuk Seri Menteri Besar duk cakap pasal KSP tadi, I want to know, and I have not seen it, hantar kepada saya KSP full detail. It's my training to scrutinize financial project. I actually want to see how exactly they want to make money. Yang sebab kebimbangan saya begini. Air transport ni dia very extremely cyclical. Dia masa dia ada permintaan tu dia naik kan. Tapi bila orang tak nak pakai dia drop terus. Jadi any air transport ataupun airport ni, you really have to make sure that dia betul-betul boleh bertahan lama. Sebab kebimbangan saya, walaupun sekarang dia kata ini private, sesiapa yang nak buat ni, I don't even know siapa yang nak buat ni kan. Dia approve kerajaan negeri, dia kata private kan. Dia kata private, tapi dia perlukan komitmen kerajaan negeri nanti untuk dia dapatkan loan. So bila dia dah dapat keputusan itu, the dollars and cents tu, apa yang kerajaan negeri have to commit to make sure this. Apa yang kerajaan persekutuan has to commit. Kan? Jadi, I think that process itu penting. We have to make sure that the financial viability itu dah go through at all the right level and then baru dia pergi.
And for that, I think because saya tak pasti sebenarnya the financial risk untuk specially dedicated airport, cargo airport, sebab we also have to know, dia masalahnya in the future, ni semua projection, what's the volume for cargo, and what type of volume, and then dia kena streamlinekan juga dengan the growth of industry dekat selatan Kedah, because unless the main transport itu ialah untuk elektronik dan sebagainya, but I don't know whether yang dihasilkan di Kedah ini predominantly akan pakai cargo, pakai air cargo. I don't know whether it actually goes to port, kan? Jadi sebab begini, pengalaman saya jugalah either in private sector or so far dekat Menteri Ekonomi, memang semua proposal daripada pihak swasta semua ada spillover effect. Tak ada yang kata projek ini tak ada spillover effect. Memang if you spend 2-3 billion, ada spillover effect. Memang betul. But what you want to make sure is that it's financially sustainable on its own for a long time without really dragging the government and public sector unknowingly. That's I think the sweet spot lah. Jadi kepada Prof punya soalan tadi, apa pandangan saya? Itu pandangan saya. Sebab we have been burdened by this for the longest of time, berpuluh-puluh tahun. This is us. Bila IPP yang electricity nak buat, obviously paper dia tu, spillover effect dia 20-30%. And then you know what happened after about 30 years? Kita ada standby capacity, iaitu lebihan tenaga, penjana tenaga paling tinggi dalam dunia. Dan siapa yang menanggung? Semua rakyat, kita semua. Kalau kita tengok kapasiti penjanaan, yang bila tengok penggunaan purata lebih kurang 48%, penggunaan peak demand 48%. Tapi kalau tengok penggunaan purata 62%. We are a laughing stock in the world. Tak ada negara yang membina seberapa banyak loji tenaga di negara dia sehingga kan rakyat terpaksa membayar spare capacity all the time. Then samalah keadaan ini, every time yang datang itu proposal, semua dia kata ini privately run, ini private sector semua, ini semua on its own, ini semua ada spillover, tapi kita add. Jadi yang itu yang saya minta both kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan, as we go through this, we have to be very nimble about the financial viability. Bukannya sekarang saja, yang penting itu is the net 30, 40, 50 years. Kan? Jadi, if it's, saya boleh beritahu Datuk Seri terus, kalau it's actually financially viable, I will be a proponent. Saya lebih daripada, I'm more than happy to see it happen. But, at least di peringkat saya, you have to convince me first in the dollars and cents, because I've seen enough of projek-projek ini yang itulah akhirnya dia jadi gajah putih. And so I hope what we can work dengan kerajaan negeri, dengan kerajaan persekutuan for such project, and it's not just KSP, ialah to make sure that whatever mega projects yang nak dibuat mestilah melalui that detailed due diligence supaya dia tak jadi beban baik kepada kerajaan negeri, baik kepada kerajaan persekutuan anytime. And I'm sure kerajaan negeri pun, Datuk Seri Menteri Besar pun one day mana tahu nak jadi Menteri Ekonomi dekat kementerian saya, katakan one day, dia pun, you would have wanted me to have the same discipline untuk di peringkat persekutuan. That for me to be extremely diligent dengan segala proposal yang datang ini, because katakanlah Datuk Seri jadi Menteri Ekonomi, saya tak nak Datuk Seri maki saya, apalah projek macam ni menyusahkan aku semua ni, dulu dah fizi ni, setuju. Lepas 10 tahun habis kerajaan kena bail out berpuluh-puluh bilion tiap-tiap tahun. So I think that discipline, so long kita objective, and to me the dollars and cents will always
work. If it makes money, then it will make money. Then susahlah kalau I don't think anyone yang boleh stop lah kalau it's a private sector, it has gone through the due diligence dan dia nampak bagus kan. Yang saya tak pasti is at what stage it is now, dan yang itu saya ingat akan teruskan the process before it comes to EPU lah. Selalunya kementerian dia ketah akhir tu, yang paling akhir sekali dia sampai sebelum dia pergi ke kabinet, dia akan sampai kepada Menteri Kewangan dan Menteri Ekonomi. Because every decision ni mostly melibatkan duit dengan melibatkan ekonomi. Tapi sebelum sampai tu dia kena go through dekat Kementerian Pengangkutan dan sebagainya lah. So until I see the detail, but saya boleh beritahu, just proses itu perlu melalui MOT semua. But it's also a matter of interest. Just send me the financial projection. I actually want to see the financial projection. And if the financial projection makes sense, dan saya selalunya ada pandangan saya sendiri. Saya datang daripada parti sama, sebetulnya it's okay lah. But, in cabinet, I wear a professional hat. Jadi kalau I think that is financially viable, then, that's my view lah. Tapi I think, kalau mungkin lah sementara kerajaan negeri, soal KSP ni, sementara melalui proses itu, please go ahead. But just send me quietly, ataupun officially, the full financial viability. I actually want to see the financial viability more than anything else because Kedah ni dia dalam NCIA di bawah kementerian saya. And if I'm convinced that sebenarnya ini boleh membantu dan sebagainya, I'm more than happy. But yes, let's go through that process dulu. Jadi untuk rangkum yang soalan pertama Prof tanya, what is my view? My view is all about the dollars and cents. Itu saja. And I want to make sure the dollars and cents betul-betul the rigor has gone through. Then insyaAllah I think the process will take care of itself insyaAllah. Terbaik daripada YB Rafizi Ramli. So sebenarnya apa yang diperlukan bukan sahaja mengumumkan projek ini, tapi yang penting adalah mereka kena ada satu seperti mana yang dikatakan oleh YB Rafizi Ramli, pencerahannya memang padu, memang baik setiap projek besar dia kena ada projection dia punya perancangan jangka panjang, jangka pendek, jangka panjang apakah yang dia boleh capai sekiranya projek itu dilakukan. Ini sepatutnya yang dilakukan sebelum membuat satu pengumuman, sebelum membuat satu projek. So ini adalah penting sebab kita tidak mau apabila projek itu siap tidak ada pendapatan, tidak ada income masuk, tidak ada bisnes masuk. So ini akan merugikan dan akhirnya ia akan berlaku bail out kerana projek itu tidak mempunyai pendapatan, sahabat-sahabat semua. Jadi ini yang sebenarnya yang dimaksudkan oleh YB Rafizi Ramli pencerahan mudah dari saya, yaitu setiap projek, apalagi projek besar, perlukan sebelum dimulakan ataupun diluluskan perlukan satu projection keuangan, projection keuangan, budget dan kalau perkara ini dibuat dalam masa jangka panjang atau jangka pendek, berapa masa untuk mendapatkan semula pulangan ataupun modal yang digunakan itu. Dan selain daripada itu, untuk mendapatkan pulangan itu, adakah bisnes, macam mana untuk mendapatkan bisnes pendapatan, bagaimana untuk menarik mereka-mereka untuk menggunakan perkhidmatan itu. So ini kena ada dalam semua perancangan, khususnya perancangan seperti yang dikatakan oleh YB Rafizi Ramli, satu, yaitu projection, keuangan, mana pendapatan datang, bagaimana menguruskan, siapa yang akan terlibat, dan akhirnya kalau ia tidak berjaya, yang merugikan kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan, sahabat-sahabat semua. Begitulah satu pencerahan yang padu daripada YB Rafizi Ramli. Mungkin saya tidak tahu kalau MB Sanusi ini faham sebab dicampur dengan bahasa Inggris oleh YB Rafizi Ramli. Apapun, ini antara satu pencerahan yang memang genius daripada YB sebagai Menteri Ekonomi juga. Jadi itu pandangan saya dan sedikit pencerahan saya. Mungkin anda sudah paham sebenarnya apa yang diterangkan oleh YB Rafizi Ramli, tapi sekiranya anda mau ada soalan atau apa, anda boleh berikan dalam ruangan komen, kita boleh berbincang dengan perkara itu, projection. Jadi
Sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun tangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Indonesia Channel. Saya kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.